Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam. So, so hari ni hari apa? Hari okay, Jumaat. Okay, esok Jumaat. Hari ni tu. So, lewat malam dah ni, 27 hari bulan, hari Jumaat. So, macam biasa saya akan buat analisis. Hari ni tak macam biasa, hari ni lain. Hari ni saya tak akan buat analisis pasal gold. Saya akan buat GJ and GU. Okay, saya akan buat analisis kenaan GJ lah, GJ and GU. So, GN kalau ada masa. Tapi GN sekarang kita tengok sideways lagi. So, tadi saya ada bagi signal berkenaan GN. Alhamdulillah profit. Tanah kalau tak close lagi boleh close kot. Sebab sekarang kita tengok masih lagi dalam keadaan profit lah. Sebab saya buy di kawasan ni, dalam kawasan sini lah saya buy. Dan ada buy kat bawah ni satu. So ada dalam 3 layer. So overall semua profit lah. So kita pergi pada analisis GJ. Kita pergi ada gold lah. Sebab saya tertarik pada gold ni. Walaupun spread dia besar, masih tertarik. Untuk gold saya tengok sekarang ni mungkin baru elite wave 1 kot. So kalau ni sekarang ni adalah elite wave 1, boleh dikatakan gold akan terbang lebih tinggi. Andai kata ni adalah elite wave yang kedua, masih boleh dikatakan gold akan terbang lagi. Kemungkinan besar lah. Sebab kalau kita tengok EOT dia ada kat atas ni, dan kita tengok structure dia macam boleh dikatakan baru elite wave yang pertama. Kalau kita tengok di time frame besar, nampak dia punya tak ada elite wave. So nampak macam yang pertama sekarang ni. So ada kemungkinan yang pertama. Tapi kalau nak kata yang kedua pun tak ada masalah. Sebabnya 1, 2, 3, 4 dan 5 ada kemungkinan lah. Sebab kita tengok kat sini dah simple. Kat sini nak cakap kompleks sangat pun tak sangat. Lebih kurang lah. Lebih kompleks sebab ada zigzag. Ada wave 1, 2, 3, 4 dan 5. So nice. Sekarang ni mungkin dia akan buat pullback ataupun dia akan terus naik. Tapi bagi saya mungkin dia akan respect saja. Respect dalam dia bermain sekejap kat sini. Mungkin next candle H4 dia akan terbang lagi lah. Untuk gold tapi saya tak berani nak entry. Tadi pun saya entry sebabnya dia berada dalam kawasan sideways. Kat sini saya entry dalam kawasan ni. Cuma saya tak share signal lah sebabnya spread besar. So saya dapat dalam 30 pips 30 pula dah 300 pip. Dan juga satu lagi TP kat sini dalam 100 pip lebih lah. 100 pip setengah lebih kurang lah. So gold better lari dulu. Tapi kalau tengok daripada dia punya structure, sekejap kita tengok dia punya Fibo. Dia ambil 38. So 38 ni ada kemungkinan besar untuk sampai di EOT lah. Sebab 38 dia mampu sampai 38. Kita tengok dia ambil 38. Kita ambil Fibo punya Fibo musang pun dia boleh sampai dekat atas ni. Kalau kita tengok daripada basic Fibo sendiri, dia touch 38. So 38 biasa dia boleh mampu sampai lah. Mampu sampai ke EOT sini. So sesuai. Kalau kita tengok daripada elite wave pun ada kemungkinan besar untuk dia sampai ke atas lah. Sebabnya satu, yang pertama sini memang zone zone supply. Memang dia dah ambil order sekali kat sini. Dia dah ambil order dan dia turun. Dia masuk balik zone ni. Kita tengok kat sini sebenarnya ada engulf yang fail. So dia ambil tengok apa dia buat. Dia turun, dia naik, dia turun. So dia ambil order kali kedua dan dia naik lagi. So memang very very nice untuk dia teruskan perjalanan naik lagi. So siapa yang terlepas untuk go, kalau nak entry juga degil. Okay, degil nak entry.
kita tengok kat sini ada engulf fail. So ni H4 memang nice. Kalau saya ni memang engulf fail, tapi banyak saya dah buat saya punya analisis. Saya tak suka nak ambil daripada atas ni. Bila saya nak buy, saya akan ambil dari body. Kalau saya nak sell, saya akan ambil body ni ke sini. So itu saya punya kajian lah yang saya buat selama ni. Biasa dia akan pergi, macam saya nak sell, dia turun breakout, so saya akan sell balik bila sampai zone ni. So kalau saya nak buy, saya akan ambil body ni untuk sampai ke jarum bawah. So sekarang ni kalau tengok dia dah breakout, tapi tak breakout sepenuhnya, sebabnya sepatutnya dia breakout di atas ni. So sekarang ni kalau nak kata nak naik, boleh, tapi kalau dia naik pun mungkin dia akan cari balik. Ni buat kali kedua, iaitu tempat re-entry kali kedua. Sebabnya kat sini kita tengok dia masih belum breakout sepenuhnya, tapi kita dah nampak tanda-tanda untuk dia buat breakout. So kat sini ada satu engulf, tapi ini mungkin valid kan ini. Dia valid kan engulf fail yang ni. So sebab tu boleh buy tadi. Saya boleh hold sebabnya saya berani, sebab ada engulf kat sini. Sebab kat sini ada engulf fail. So kat sini kita nampak akan ada satu lagi fail. So naik retest, nice. Nak pula kalau dia retest dekat sini, dekat TL ni, so nice lah. Mungkin boleh hold sampai ke sini. So dalam 1000 pip, dalam 1000 pip lah lebih kurang. So ada yang hold, dia PNP dia hold kat bawah ni. Signal saya bagi dah 1000 pip lebih. Kalau dia hold lagi sampai sekarang dah 1400 pip. Tahniah lah yang hold tu. So yang ni kalau nak entry, tunggu dia breakout dan retest, so boleh entry lah. So goal saya tak fokus sekarang ni, sebabnya ada broker lain tu, broker Tickme dengan Okta, saya tak guna lah dua-dua tu. Ada yang spike sampai 1500. Mana 1500? Okay, 1505. So dia ambil order kat sini, dan dia naik balik sampai sini, spike candle N1. So betul-betul nasib lah siapa yang buat buy limit dekat sini, semua habis dia reject sampai sini, dan totally naik kat sini dah 1000 pip. So memang nice lah yang buat buy limit tu dekat broker Tickme dan juga Okta petang tadi. So dekat SM tak ada, memang tak ada candle tu. So yang ada yang dah buy, tengah buy MC lah, turun banyak out, dia buy dekat kawasan ni, turun bawah ni dah 900 pip. So MC terus, ada ramai yang MC, ada yang ramai yang untung. So kita nak elakkan daripada berlaku seperti tu, mungkin tak berlaku ke SM, tapi mungkin akan berlaku lah, sebab tengok isu sekarang ni. So lari dulu lah. Saya pun trade go pun seorang-seorang je, cuma saya bagi tahulah analisis saya, mungkin akan sampai ke sini. So 17 something maybe. So kita pergi kepada analysis DJ lah. Okay, DJ tahniah yang buy. Yang buy kat mana saya tak ingat dah, tapi tahniah lah. Sebabnya memang analisis kita tengok dia dah buat fake out kat sini daily. Saya pun ada bagi signal untuk buy DJ, dapat dalam 100 pip. So tahniah yang hold sampai 100 pip. Sini ni 400 lebih kurang lah. So kat sini kita nampak kat sini ada double bottom, and memang supposed to be dia boleh nak buat fake out. Kat sini kita tengok sama level, tapi saya jangka itu bila breakout saya akan sell kat sini. So kita tengok daripada bentuk ni pun kita boleh touch and sell. So saya ada banyak rugi juga masa ni. Dan bila candle ni keluar, saya dah fokus on buy balik, sebabnya
kat sini kita nampak dia buat fake out. So saya ada buy kat sini, dia ada close kat mana, kat kawasan ni saja, sebab ada zone lah, zone yang sesuai untuk reject. Dan dia turun, respect, buy balik. Yang saya rasa kalau tak silap yang ni kot, dalam 300. Yang ni candle hari tu lebih kurang lah. Yang dia semalam, rasa semalam kot profit GJ dalam 100 bit something. So tahniah lah yang buy GJ, follow. Dan sekarang ni apa yang saya lihat, GJ kemungkinan besar akan naik tinggi lagi lah. So kalau kita tengok ni, dia ambil order apa ni, aduh pening aku. Dia ambil order 50. So 50 biasa dia akan pergi max sampai kat sini, sampai dekat 14 something. Tengok TP2, tapi dia mampu je pergi kat sini sebenarnya. Tengok ada zone yang nice, ada zone yang nice. So dia mampu je pergi, tak ada masalah. Oh ni Fibo ni dah boleh buang. Fibo penurunan tak sampai kat sini, so boleh buang. So kita tengok nice, dia mungkin akan sampai kat sini 16 something. So memang saya akan tunggu 16 ni. Tengok pun zone ni pun sama besar dah dengan zone Fibo. So memang nice lah untuk dia sampai. Cuma mungkin banyak wave dan juga correction lah untuk sebelum sampai tu. Sebab kita tengok kat sini dah ada wave 1, wave 2, wave 3. So dah wave 4 dan juga nanti mungkin akan respect kat sini untuk wave yang kelima, dan mungkin dia akan buat correction lah kat sini. Dan kita akan cari balik di mana permulaan wave yang baru. So sekarang ni saya tak berani nak bagi signal buy sebab tak ada apa-apa confirmation lagi. So saya akan tunggu dulu confirmation yang sesuai untuk saya bagi signal buy. Sebab tu saya bagi signal UJ tahniah yang follow, dapat dalam yang saya punya dapat dalam 60 pips. Tapi dia turun lagi sampai 100 pip lah. So yang hold tahniah. So untuk GJ saya akan fokus on buy. Kalau kita tengok di daily, nampak kat sini baru wave yang kedua dan yang ketiga. So mungkin akan terbang tinggi lagi. Kita tengok daripada daily ni mungkin akan tinggi lagi. Sebabnya ni sekarang ni wave 1 kita nampak dah 800 pip. Wave 2 ni nice ni, 800 pip. So wave 2 baru 600 pip. So minimum dia akan sampai 800 pip juga. So minimum wave 2 wave 2 pula dah. Wave 3 mungkin akan sampai ke sini. So just cari buy dekat time frame yang kecil lah. Cari tempat range yang sekarang ni kita tengok indikator ni dah menunjukkan untuk sell. Kat sini ada zone yang nice untuk reject. So just cari kat sini tak ada. Just cari tempat untuk buy lah. Sekejap saya try cari tempat untuk buy. Jarum ni jadi macam tak nampak. Saya tak nampak lagi. Tapi kalau tengok daripada wave ni, mungkin dia akan pergi lagi. Kita nampak dia akan pergi lagi lah. So hari ni mungkin dia akan terbang lagi, ataupun esok mungkin akan terbang lagi. So kat sini ada satu tempat dia nak respect ni. Ni zone kecil ni, saya tengok daripada time frame yang kecil lah. So nanti kita tengok sekarang lah. Sekarang tengah buat analisis lah. Mana Okay. So zone ni nice.
Zone ni sendiri nice. Kita tengok kat sini ada engulf, tapi zone ni terlalu besar, saya kurang gemar sebab ni. Kita tengok zone ni dalam satu speed. So saya akan cari zone yang lagi kecil di time frame yang kecil. So jap kena serabut juga MA ni. Okey, di sini tidak ada order yang ambil. Okey, ni nice. Okey, boleh fokus buy di zone sini. Kat sini ada engulf yang fail. Kita tengok ada yang fail dan kita tengok biasa lagi kat sini. So boleh fokus buy di sini. So ni M15. So andai kata dia turun, boleh cari buy kat sini. Sekejap kita tengok dekat kawasan tepi ni. Kita cari beberapa zone yang nice. Yang ni pun ada. Sell naik ambil. Sekejap. Okay, dia ada 2 zone. So sekarang ni zone yang nice kat sini. Kita nampak satu, ada 2 zone lah. So kita tandakan dia warna merah. Kita akan tengok next video sama ada dia nak reject ke tak di zone merah ni. So ada 2 zone, kita tukar kepada merah. So kita akan jadi pink dah merah. So dia duduk dalam warna biru. Alamak, so 2 zone ni zone yang nice untuk kita re-entry buy. Sebab sekarang ni kita tengok daripada indikator ni mungkin dia akan turun, mungkin dia akan respect di sini. So kat sini ada engulf, so dia respect. Mungkin sekarang ni dia respect lah untuk turun dan teruskan kenaikan. Sebab ni M15 tu, so dia boleh turun dengan sesuka hati dia lah. Kat sini kita tengok ada engulf di M15 juga. So saya tanda lagi untuk lebih sharp di dalam kotak ni. So kotak ni nice. So saya suka entry. Kalau saya suka entry di sini, first touch, dan stop loss saya bawah zone besar lah. Macam sekarang ni dekat sini punya saya akan letak stop loss bawah MA lah, ataupun zone ni, tapi terlalu jauh lah, 80 pip. Kalau macam yang ni dalam 30 pip. So nice lah, sebabnya kita target ni boleh pergi jauh lagi, boleh pergi sampai ke sini, boleh pergi sampai ke sini. So nice lah, sebabnya kita tengok di daily, kita dah nampak sini satu structure elite wave ni dalam 800 something. So yang ni minimum dia, paling minimum dia akan lebih, ataupun apa panggil, biasanya dia akan lebih daripada wave 1 lah. So wave 1 800 ke 8000, ok 800. So yang ni minimum ni biasa dia akan pergilah sampai 800. So kat sini kita tengok ada resistance yang nice untuk di respect buat wave yang ke 4. So wave keempat kita tengok kat sini dah nampak dia punya simple. So yang 4 boleh lah nak scalping, mungkin akan wave yang kompleks. So wave yang 4 nanti scalping lah, buy and sell, buy and sell, buy and sell sampai dia keluar dia punya nice structure. So biasa bentuk sama ada rectangle ataupun triangle.
So saya suka bentuk flat dia turun macam ni. So tunggu dia breakout, then boleh buy. Saya suka bentuk macam ni. Saya akan cari bentuk ni. Breakout, tengok dia touch balik, so boleh buy. So saya suka yang benda macam ni. So sekarang ni boleh fokus buy dalam dua zone ni, 1 dan 2. Zone biru ni boleh buy lah. Kalau kaki layer lah sepanjang ni, sepanjang 180 pips ni. So layer lah, puas hati kalau nak layer pun, MC jangan cari saya. Cuma apa yang saya lihat, GJ ni masih boleh ke atas, dan kita dapat baca dia, dia boleh pergi sampai ke 16 point something sini. So kita dah tarik ni, kita dah nampak dia kemungkinan besar akan pergi 16 point something. So GJ kita nampak nak buy. Overall nampak nak buy kat sini. Nampak dia dah nak turun. So kita pergi kepada GU. Saya nampak tak nampak fake out. GU ni saya nampak mungkin akan turun lagi, mungkin lah. So kat sini kita nampak ada setup sell type apa panggil, setup sell type 2. So kat sini ada zone demand. So yang ni boleh tukar pada biru balik. Biru mana tau? Okay, biru ni cantik. So yang ni nak panggil engulf ke tak? Aduh, malas lah nak tengok. Boleh dikata hampir-hampir lah, tapi cari tempat yang lagi sesuai lah. Cumanya sekarang ni kita nampak dekat sini ada setup sell type 2. Dekat sini ada zone yang pernah cantik dulu. So dia breakout dengan selamba je. So ada kemungkinan besar dia nak berada di sini, nak touch di sini. So kat sini ada setup double maru. So boleh cari sell sama ada di sini ataupun dekat sini. So kat sini ada setup sell double maru. Kat mana lagi? So saya tengok GU ni ada kemungkinan besar untuk dia teruskan penurunan. Adalah kemungkinan besar sebab kita tengok satu kat sini structure dia ke ni wave 1 dia. So saya kurang pakar lah daripada segi wave ni, saya kurang pakar. Tapi saya tengok yang impulse-nya, yang cantik dia turunnya adalah ni. So saya anggap ini adalah wave 1, wave 2, wave 3. So ini adalah wave yang kompleks mungkin. So kat sini kita nampak ada satu tempat untuk buy, iaitu kat sini ada engulf yang fail. So mungkin dia akan fail kali kedua untuk zone untuk penurunan. So kat sini masih lagi fresh. So bagi saya mungkin dia akan dia dah ambil order kat sini. So zone ni nice, cuma bagi saya mungkin dia akan ambil order di sini antara dua zone ni, dan dia turun breakout. So boleh re-entry balik zone ni. Zone era tempat zone re-entry untuk sell andai kata dia turun breakout. So kalau kita tengok di time frame H4, kita nampak dia naik dalam keadaan pemadatan harga. So sesuai lah kalau kita tengok daripada dia punya kecerunan mana daripada dia kecerunan dia dalam 15 degree je, so sikit. So kalau
45 ke bawah ni, kecurunan 45 ke bawah, so dia lebih kepada comprehension pada pemadatan harga. So dia akan cari dia punya zone-zone yang sesuai, zone supply yang sesuai untuk dia buat rejection. So kat sini kita dah nampak, kalau OHSC dia dah nampak kat sini ada engulf, so dia akan sell kat sini lah. Kat sini kita nampak ada engulf tapi tak cantik sangat, tapi boleh lah, boleh untuk sell kat sini. So kat sini ada dua zone yang nice untuk sell. So GJ fokus on buy, GU saya fokus on sell. Satu lagi, saya tak tahu fake news or betul, tapi dengar US dah jumpa vaksin untuk coronavirus. So kalau betul-betul lah, memang US dah jumpa vaksin, memang very nice nak sell kat sini. So kita tengok kat sini, satu lagi kita tengok kat sini adalah comprehension. So kalau dia berada di kawasan-kawasan ni sewaktu news, contoh interest rate ataupun FOMC, so kemungkinan dia akan turun laju lah. Kita tengok mungkin akan turun satu speed, satu malam saja, so tak ada masalah tu. Sebab dia naik dalam keadaan kalau belajar pun ni apa Hanif panggil tu, play Twitter note. So dia naik pun slow ni. Kita tengok mungkin dia akan sampai di sesuatu zone dan pecut untuk penurunan. Sebab kita tengok kat sini ada zone yang nice lah. So untuk daily ada zone yang nice, cuma kat sini saya tak jangka dia akan sampai sini. So kalau dia sampai kat sini, bermakna ini bukanlah wave yang kedua, ni adalah wave yang kedua, ni adalah wave yang pertama kalau dia sampai kat sini lah. So saya beranggap ini adalah wave yang kedua. Dan kalau dia breakout ni, maknanya ni bukan wave yang kedua lah, ini adalah wave yang kedua. Kalau dia breakout, dia ambil order kat sini, automatic ni adalah wave yang kedua. So kalau dia reject di sini, sekurang-kurangnya wave dia lebih panjang pada ni lah. So ni 1700 pips. So sekurang-kurangnya kalau dia reject di sini, boleh hold sampai 1700 pip something kalau dia reject. So untuk GJ saya sebut. So untuk GU, saya akan fokus on sell. Dan kat sini saya tengok dulu sama ada dia nak breakout ataupun dia nak reject. So kalau dia reject, kita cari tempat re-entry. Sebab kita tengok momentum buy ni kuat. Kita tengok time frame kecil, momentum buy dia kuat. Kita tengok untuk hari ni saja. Sekejap, tak ingat dia punya ni. Spread. Okay. So kita tengok hari ni saja dia dah naik dalam 300 pip. So momentum buy tu kuat. Hari ni saja momentum buy kuat. So kat sini kita tengok ada dia ambil apa panggil resistance bukan support, dan naik sampai 300 pip. So kalau kita tarik Fibo ni dalam yang ni adalah 36 something lah, mungkin dalam 36 something. So bagi saya momentum buy kuat sekarang ni. Buat masa sekarang momentum buy kuat. So kat sini kita tunggu double confirmation untuk dia buat penurunan. So andai kata dia reject, kita hanya cari zone yang kedua. Itu zone yang selamat lah untuk kita re-entry sell. So itu saja daripada saya. Overall, siapa nak trade, go trade. I akan fokus on buy.
Tapi saya tak bagi signal lah. Kalau saya trade pun saya akan trade seorang. So GJ saya akan fokus on buy juga. So untuk GU saya akan fokus on sell. Setakat ni dia naik, saya tengok momentum dia kuat lah. So kita tengok dulu sama ada zone ni mampu untuk buat dia patah balik ataupun tak. So kat sini ada H4 ni, kita tengok ada nice lagi ni kat sini. So perhatilah dalam zone yang ni, zone kecil ni biasa sharp sikit lah. So kalau korang rajin cari dekat time frame kecil, so lagi sharp untuk entry. So itu saja daripada saya. Overall go buy, GJ buy, GU sell. So itu daripada saya. Assalamualaikum dan good luck all trader. Dan pesanan stay at home lah. So kita dah tambah lagi 14 hari sampai ke 14 hari bulan. So bagi saya memang saya seronok lah duduk rumah jadi FTT daripada kerja. Tapi kesian dekat ni lah peniaga-peniaga kecil yang kita tengok dalam berita banyak tak ada duit lah. Sebabnya dia orang dapat duit daripada meniaga saja. So tolong kerjasama lah, jangan sebar wabak COVID-19 ni. So kalau kita terus menyebar ni, mungkin kita raya pun dalam keadaan kuarantin, tak boleh nak pergi raya merata-rata. So selamat trade lah, good luck all trader dan stay at home. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.